Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Kasturi Rani. Selamat pagi Tan Sri Yang di-Pertua. Patu Kawan minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan adakah wujud konsultasi dengan golongan OKU berhubung JKMP dan mengapa program ini ditangguhkan. Mohon menjawab. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedang melaksanakan satu inisiatif iaitu projek bayaran bantuan keuangan tanpa tunai cashless atau dikenali sebagai JKMP. Projek ini berstatus projek rintis, dilaksanakan ke atas penerima bantuan kelulusan baru sahaja dan tidak melibatkan penerima bantuan sedia ada. Skim bantuan keuangan yang terlibat adalah semua skim bantuan bulanan persekutuan iaitu bantuan kanak-kanak, bantuan warga emas, elan pekerja orang kurang upaya, bantuan penjagaan OKU pesakit kronik, bantuan OKU tidak upaya dan juga bantuan anak pelihara. Projek JKMP ini dilaksanakan antara lain tujuannya adalah untuk membantu penerima bantuan untuk mengurus dan mengawal perbelanjaan wang bantuan secara berhemah dan bermanfaat dan juga untuk memastikan penerima bantuan dapat memenuhi keperluan asas harian khususnya melibatkan keperluan makan, minum, ubat-ubatan asas dan keperluan harian rumah antara lain. Dan JKMP ini dilaksanakan secara rintis mulai bulan Februari 2021. Setiap lokasi projek rintis dilaksanakan, kementerian melakukan konsultasi dan libat urus bersama dengan kerajaan negeri dan juga bagi menjelaskan projek rintis ini, peserta-peserta dari kalangan OKU, warga emas, keluarga miskin juga telah diberikan taklimat bagi penggunaan kad dan aplikasi agar mereka memahami konsep tanpa tunai dan bagi membimbing mereka dalam penggunaan JKMP. Sebagai inisiatif tambahan, kementerian juga telah melaksanakan sesi libat urus bersama 23 buah pertubuhan sukarela kebajikan yang telah diadakan pada bulan Februari bagi memberi penjelasan mengenai JKMP dan seterusnya mendapat maklum bala berkaitan pelaksanaan program ini. Mandangkan projek ini masih lagi projek rintis, maka apabila telah dilaksanakan selama 6 bulan daripada bulan Februari sehingga bulan Julai, pada bulan Oktober telah disiap adakan kajian yang melibatkan 1066 peserta, mendapati bahawa 76% setuju cashless memudahkan, 80% menyatakan cashless lebih selamat berbanding perbelanjaan tunai, 80% menyatakan kawalan pembelanjaan mereka lebih baik melalui kaedah cashless dan 73% berpuas hati dengan transaksi dan jumlah kedai di kawasan. Projek ini bukan sahaja membantu penerima bantuan, malahan dia dapat mewujudkan pasarana ekonomi yang baik di kalangan pekedai runcit dan kedai-kedai kecil di seluruh negara. Antara manfaat yang boleh diperolehi membantu penerima bantuan mengurus dan mengawal perbelanjaan, dan program ini fleksibel dan boleh diubah dari masa ke semasa berdasarkan keperluan jabatan dan juga penerima bantuan. Dalam masa yang sama juga, setelah setahun, maka akan diadakan lagi satu kajian yang menyeluruh daripada projek ini, dan kerana itulah memandangkan pendigitalan penyampaian perkhidmatan ini merupakan agenda masa depan negara. Kerana kita juga menyokong ke arah mewujudkan masyarakat digital selaras dengan rangka tindakan blueprint ekonomi digital Malaysia 2021 dan memacu transformasi perkhidmatan digital sektor awam melalui kerjasama sektor korporat. Jadi oleh itu, satu kajian menyeluruh akan diadakan bagi memastikan satu hala tuju dan dasar berkaitan projek ini dapat ditentukan. Dalam masa tempoh tersebut, projek ini akan kekal berstatus projek rintis di lokasi sedia ada dan ditangguhkan peluasan ke negeri daerah lain sehingga laporan kajian dinyatakan dan juga dibentangkan. Kementerian sentiasa mengalu-alu dan membuka peluang kepada semua pihak untuk memberikan pandangan dan juga cadangan dalam menambah baik pelaksanaan program ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan, yang saya sudah sedia maklum daripada kenyataan media
Yang Berhormat Menteri hanya baca apa yang saya sudah tahu. Tapi saya ingin tahu di sini, Yang Berhormat Menteri tak jawab soalan saya. Adakah wujud konsultasi dengan NGO-NGO yang terlibat? Saya nak tahu sama ada kementerian mengambil approach, rights-based approach untuk golongan OKU, nothing about us without us. Hari ini kita lihat banyak protes golongan NGO yang kata bahawa JKMP ini harus dimansuhkan, bukan ditangguhkan. Dan penangguhan ini hanya perluasan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, betul ke ada konsultasi secara jujur dengan golongan OKU ini? Dan jika ada, mengapa Yang Berhormat Menteri sendiri tak hadir konsultasi ini? Yang pergi hanya KSU, timbalan menteri pun tak ada. Ini kita nak masuk dalam majlis tindakan plan untuk OKU 2016 sehingga 2022. This is the year for it, and this is how you do things. There is no consultation dengan golongan OKU. Hari ini semua minta, termasuk senator kita yang OKU, YB Ras Adiba Ratsi, beliau juga mohon untuk JKMP ini dimansuhkan. This is lack of leadership by your government. No consultation with OKU. You implement this. Abi. Adakah Yang Berhormat Menteri, sekejap Tan Sri. Tak ada Adakah bahas. Yang Berhormat Menteri tahu 250 kedai yang terlibat dalam JKMP ni ada barrier free access. Boleh orang yang bawa kerusi roda naik kedai itu untuk beli. Kalau ada kecemasan, you only give them half the money, half in the card, half not there. Saya nak bagi tahu di sini, bank. Babi, habiskan. 5 saat. Tak ada perbahasan. Soalan saya ada, memang bukan bahasan, tapi ini isu dah, it's Tanya over 1 year. Tolong. Tanya soalannya. Di Pulau Pinang hanya ada 5 bank Islam. Tak ada satu pun di SPS. Penduduk di Pulau Aman kena naik bot datang cari satu bank Islam untuk to do all this paperwork on JKMP. And these shops 250, siapa yang dapat kontrak daripada kerajaan? Saya mohon agar JKMP ini dimansuhkan, buat konsultasi, lantik OKU sebagai pemantau bebas untuk pastikan usaha ini. Okey, Abi. Okey. Dah banyak dah. Silakan Yang Berhormat Menteri, saya pun tak tahu berapa soalan tadi. Ya, nak umumkan di sini, terima kasih Yang Berhormat Pulau Pinang. Daripada jumlah yang mereka yang Satu terlibat kawan dalam bukan Pulau JKMP Pinang. ini tidak termasuk Pulau Pinang. Ya, sekarang Maksudnya ini OKU di Pulau Pinang tak adalah bantuan ini. Jadi jangan buat tuduhan. Saya dah katakan ini projek rintis. Jadi seluruh negara Ya, hanya beberapa saya- negeri sahaja. Ya. Babi, duduk. Duduk, Babi. Babi, duduk. Tolong. Jangan kita transformasikan MQT jadi perbahasan. Tolong. Ya. Jadi Tuan yang dipertua, kita di sini jangan nak politikkan semua perkara. Kita nak buat ini untuk kebaikan rakyat. Bila disebut ya negeri-negeri sebagai contoh, ya kita hanya ada negeri Perlis, Kedah, Melaka, Terengganu, Kelantan dan Selangor. Tak termasuk Pulau Pinang. Ini hanya projek rintis sebab kita nak membantu mereka ini. Kena faham, kita kena tahu juga ada di kalangan mereka yang penerima bantuan ini kadang-kadang bila cash duitnya hilang, ada juga digunakan untuk membeli perkara lain. Jadi untuk kita menjaga kebajikan sekurang-kurangnya, pakaian, makanan, minuman, ubatan-ubat mereka ini mesti dibeli. Maksudnya keperluan asas mereka itu harus dijaga. Sebab bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini bukannya satu bantuan yang besar jumlahnya, tidak. Jadi kita nak yang kurang-kurangnya, yang asas ini turut dijaga. Dan untuk JKMP ini, dia bukan hanya untuk golongan OKU. Jangan salah faham, kita tak mendiskriminasi Saya siapa. tak salah faham. Ini isu jadi spesifik untuk semua. OKU yang Jadi Berhormat sebab Menteri. itu saya Tapi tolong. katakan tadi, projek ini projek rintis. Satu kajian akan dibuat. Kita dah buat saja bagaimana untuk menambah baik setiap program ini. Sebelum dilaksanakan, sebab itu kita Program kata ini rintis masih lagi projek tanpa rintis. konsultasi dengan Dan OKU. Mengapa? Soalan Yang Berhormat tadi, adakah wujud konsultasi dengan golongan OKU? Soalannya, ini soalan yang saya baca. Yep. Soalannya ni, jawapannya, bila penerima OKU ini juga terlibat, kita pun buat konsultasi dengan mereka. Kita buat juga konsultasi dengan penerima-penerima yang juga adalah golongan OKU. Sebelum keputusan dibuat, sebelum Babi, tolong. Janganlah. Please. Tadi YB dah tanya soalan, saya dah benarkan sampai 2 minit. Soalan 30 saat.
Saya benarkan 2 minit. Jadi bagi pula YB Menteri menjawab sekarang. This is how it's done. Sorry. Sekarang ni projek rintis Yang Muhammad, tolong jangan berbahas. Ya. ni masih ada lagi ruang untuk penambahbaikan. Nama pun projek rintis, belum dijadikan dasar dan polisi lagi. Sebelum tu patut ada konsultasi dengan OKU. Jangan bahas. Yang Muhammad, tolong. Okey, Yang Muhammad Menteri, saya rasa Yang Muhammad Menteri dah tekankan rintis sudah banyak kali sangat.